Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati. Saya Masa Bayu. Hari ini saya akan menyambung lagi sesi YouTube pencerahan tentang keilmuan akhir zaman yang setelah agak lama saya tidak dapat ke udara kerana ada tugasan-tugasan yang tak dapat saya elakkan. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk berbicara ataupun mengupas lagi tentang keilmuan akhir zaman. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat menyambut Lebaran, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton YouTube Masa Bayu. Dan semoga tahun ini memberikan kita suatu ruang, membuka ruang kepada perkara-perkara yang baiklah perkara-perkara yang akan membuka kita kepada dimensi yang harmoni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan buka satu tajuk yang baru, iaitu fitnah di akhir zaman. Jadi topik fitnah selalu kita dengarkan dan selalu kita sebut, lebih-lebih lagi dalam suasana zaman ini, zaman akhir yang sentiasa berlegar dengan begitu banyak fitnah tanpa kita sedar. Kita juga terlibat tanpa kita sedar. Kita sebenarnya dalam ruang fitnah. Kerana itulah dominannya pada akhir zaman, sebagaimana yang telah saya jelaskan daripada episod-episod yang sebelum-sebelum ini. Jadi saya akan terus saja kepada topik hari ini, di mana bila kita berbicara tentang fitnah di akhir zaman, saya ingin berbicara kepada fitnah itu merujuk ataupun dikhususkan kepada siapa. Bila kita sebut fitnah akhir zaman, itu adalah sesuatu yang ada posisinya, ada tempatnya, di mana fitnah itu disebarkan ataupun fitnah itu ditujukan. Perkara tiga, fitnah di akhir zaman yang perlu kita fahami, ataupun golongan ataupun pihak yang akan difitnah. Namun dalam masa yang sama, ketiga-tiga fitnah ini sebenarnya ditujukan kepada satu entiti, iaitu manusia. Manusia yang akan melalui proses ataupun ruang fitnah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana ini adalah isu yang perlu kita fahami, yang perlu kita lihat secara khusus, secara langsung, kerana ia melibatkan diri kita, melibatkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Berbalik kepada perkara tersebut, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, ada tiga kategorinya yang akan digunakan oleh iblis, laknatullah, dajjal laknatullah, dan juga dajjal-dajjal kecil, yang mana dengan pendedahan saya ini mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersedialah dapat mengenal, dapat memahami, supaya kita dapatlah menghindari diri kita daripada terlibat ataupun berada dalam suasana yang dikatakan fitnah. Fitnah yang pertama adalah berbalik kepada manusia, iaitu fitnah yang akan berbalik kepada diri sendiri, iaitu diri kita. Tanpa kita sedar, kita telah memfitnah diri kita sendiri dalam suasana yang kita tempuh dalam kehidupan kita hari-hari, tanpa kita memahami persoalan diri. Itu yang saya katakan, kena kenal diri kita. Bila kita tidak kenal diri kita, maka kita akan melakukan perkara yang tidak kita sadar, iaitu kita memfitnah diri kita sendiri dalam banyak perkara. Maka fitnah ni selalu kita dengar mudah saja berita-berita yang tidak benar yang disampaikan ataupun disebarkan, itu fitnah. Itu memang betul secara umum. Tetapi secara khusus kepada diri sendiri, itu bagaimana pula yang dimaksudkan fitnah kepada diri sendiri? Bila kita sebut saja fitnah kepada diri sendiri, adalah atas faktor pertama sekali, kita menolak realiti bahawa
kita adalah makhluk yang telah pun dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, yakni yang paling baik. Namun apabila kita telah melalui satu proses kehidupan yang panjang dengan berjalanannya masa ilmu yang telah saya jelaskan dalam siri-siri yang sebelum ini, akhirnya wujudlah doktrin-doktrin, falsafah-falsafah, kepincangan-kepincangan, aliran-aliran kefahaman yang telah memberikan suatu impak yang langsung kepada diri kita sebagai manusia, di mana wujudlah pernyataan-pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan sebut macam tu, dan selalu kita dengar perkataan-perkataan begitu. Hakikatnya memang kita harus memahami perkara yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah nyatakan bahawa sebaik manusia, sebaik-baik makhluk adalah manusia, maka apabila kita sendiri telah pun menyatakan kita ni tidak sempurna, maka kita telah memfitnah diri kita, tuan-tuan dan puan. Kesempurnaan itu bukan atas diri kita itu sempurna sebagaimana yang dikaitkan dengan kesempurnaan Allah, tetapi kesempurnaan kita itu kita ambil atas faktor Allah meletakkan pernyataan di dalam Al-Quran sebaik-baik makhluk. Maka apabila kita lupa dan kita tidak mahu menerima hakikat itu, berarti kita telah memfitnah diri kita. Akibat daripada situ, maka apakah kesan dia? Kesan dia, bila kita dah rasa kita tak sempurna, maka apa juga kesalahan ataupun kesilapan yang kita buat, kita akan katakan yang mengaku tak sempurna. Baik itu secara tak langsung kita telah pun meletakkan proses kebatilan dalam hidup kita, sedangkan kita adalah makhluk yang telah pun Allah sempurnakan dengan segala sifat, dengan segala perkara. Tidak cukup dengan sifat yang telah Allah sediakan atau jadikan kepada kita, Allah utuskan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada umat manusia. Dia utuskan rasul-rasul untuk manusia itu memahami bahawa diri mereka itu adalah sebaik-baik kejadian. Namun apa yang berlaku daripada faktor kehidupan hari ini telah menjadi sebagai suatu norma, sentiasa menyebut bahawa diri ini tidak sempurna, diri ini tidak lengkap, seolah-olah kita menidakkan realiti. Sepatutnya apa yang perlu kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita mencari kesempurnaan, bukan menolak kesempurnaan. Kita berjalan menuju kepada kesempurnaan, kerana titik akhir adalah kesempurnaan kita sebagaimana manusia. Bukan sempurna jadi atas sifat Allah, tetapi kita nak berjalan untuk mencari kesempurnaan. Jika kita mencari kesempurnaan, maka adalah realiti bahawa manusia itu sempurna. Maka di situ datangnya satu titik, satu koordinat, satu nukleus untuk kesempurnaan manusia, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu diberikan tauladan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik manusia. Bila sebut-sebutkan dan disebut sebaik-baik manusia, maka manusia adalah sebaik-baik kejadian makhluk. Maka di situ sebab kenapa dan asbab kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menunjukkan kepada kita kesempurnaan sifat, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan dari aspek pelaksanaan hukum, sebagaimana hukum X, hukum Z. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, jangan kita merendahkan diri kita tanpa sebab. Kerana ini yang ingin dilakukan oleh iblis laknatullah. Kerana iblis nak kita merasa diri kita ni rendah, kerana dia tidak mahu kita berada pada posisi kita yang sepatutnya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, merendah diri adalah atas tuntutan, kerana kita merendahkan diri kita kepada Allah, bukan merendahkan diri kepada makhluk. Kena ingat, bila kita lupa kepada situasi merendahkan diri itu kepada Allah, kerana sujud kita itu kepada Allah, bukan sujud kita kepada makhluk. Tetapi iblis tidak mahu perkara itu berlaku, kerana dia marah, kerana dia dengki, dia hasad, dan dia rasa tak senang dengan kedudukan yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka untuk itu dia telah memwujudkan suatu situasi kita fitnah diri kita sendiri. Biasa tak berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila ada sesuatu berlaku, kita akan sebut
Mana ada manusia yang sempurna? Ya. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Bila sebut sahaja itu tuan-tuan dan perempuan, tanpa disadari, ini bukan saya nak menduduh, ini atas faktanya, tanpa disedari, tuan-tuan dan perempuan telah pun menjadi ejen kepada Dajjal, ejen kepada Iblis. Kerana itu perkataan Iblis, tidak ada manusia yang sempurna. Itu Iblis yang sebut. Kenapa Iblis, manusia yang diambil? Aku lebih sempurna, aku lebih lengkap, aku lebih layak. Itu perkataan Iblis, tuan-tuan dan perempuan. Maka itu sebabnya kenapa hari ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang persoalan yang berbalik kepada hakikat manusia itu tanpa mereka sedar telah pun memfitnah dirinya sendiri, meletakkan diri dalam keadaan serba-serbi, tidak maksimal ataupun tidak maksimum atas tindakan-tindakan yang dia lakukan. Sentiasa merasa kecil, sentiasa merasa dirinya tak cukup, sentiasa merasakan banyak perkara lagi yang boleh kita ambil hitung dengan persoalan fitnah kepada diri sendiri. Macam yang saya katakan tadi, sentiasa merasa tak cukup, serba-serbi tak cukup. Bila kita rasakan tidak cukup, itu menunjukkan kita ada sesuatu lagi yang belum lengkap. Bila kita belum lengkap, bukan berarti tidak cukup, itu artinya kita kurang. Dari arti kata lain, tak sempurna. Tak cukup kerana kita adalah sempurna. Maka kita kena cari apa yang menyebabkan kita boleh jadi cukup. Bila sebut cukup itu lengkaplah. Bila lengkap itu sempurna. Lihat tuan-tuan dan perempuan, mainan psikologi Iblis, mainan psikologi manusia yang bertopengkan keilmuan, yang akhirnya akan menyebabkan kita tanpa sedar kita akan jadi hamba kepada makhluk, bukan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati tuan-tuan dan perempuan, di akhir zaman ini mainan iblis, tipu daya iblis bukan secara terang-terang. Saya dah terangkan dalam episod yang sebelum ini, dia datang dalam bentuk simpang Y. Bila simpang Y, jadi Y dia tak dia dekat tapi kalau simpang T kan dia jauh ke kanan atau ke kiri. Itu dah saya terangkan dalam video yang sebelum ini. Jadi bila kita sebut perkataan kita tak cukup, tidak salah sebutan tu, tetapi tidak cukup itu sehingga mendorong rasa dan memahami bahawa memang aku tak sempurna, cukup sajalah apa yang ada pada diri aku. Maka kita meletakkan kecukupan itu pada perkara yang tidak tepat. Itu fitnah diri namanya. Kerana apabila Allah berikan kita akal, fikiran, Allah berikan kita junjungan besar, utuskan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dalam masa yang sama mukjizat ada, sebesar-besar mukjizat Allah berikan. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran diturunkan kepada manusia, dan Al-Quran itu kalam Allah, kesempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada makhluk yang paling sempurna. Dia tak bagi Al-Quran pada lembu, dia tak bagi Quran kepada yang lain, kepada jin. Dia tak berikan Al-Quran itu kepada haiwan-haiwan yang lain ataupun makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Berarti manusia itu lengkap, layak untuk membawa Al-Quran. Jadi di manakah datangnya sikap-sikap yang meletakkan merendah, melihat diri itu rendah? Kerana kita perlu berada pada posisi kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin kepada makhluk yang lain. Tetapi bila kita tidak meletakkan posisi kesempurnaan itu pada diri kita, maka macam mana nak jadi pemimpin? Pemimpin bukan dipimpin. Sebanyakkan hari ini pemimpin memerlukan penasihat di sekeliling dia. Sedangkan hakikat sebagai seorang pemimpin, dia yang menasihati, bukan dia dinasihati. Maka apabila kita lihat di dalam faktor itu tuan-tuan dan perempuan, maka pemimpin juga dah merasakan diri dia tidak lengkap tanpa ada penasihat, tanpa ada orang di sekeliling yang menasihati dia. Kerana hakikatnya adalah mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang memberikan input, yang menasihati mereka yang dipimpin. Kalau dah berlaku yang dipimpin memberi nasihat kepada yang memimpin, maka tidak layaklah dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana itu berlaku? Kerana fitnah pada diri sendiri, melihat diri sendiri dan melakukan begitu banyak perkara-perkara yang akhirnya mudarat itu datang pada diri sendiri. Apa juga mudarat yang kita lakukan
sama ada kita lakukan pada sesiapa sekalipun, orang luar sekalipun, tetapi kesannya itu datang kepada diri sendiri, maka itu fitnah kepada diri kita. Kita lakukan tindakan ataupun sesuatu yang akhirnya kesan itu datang ataupun jatuh kepada diri sendiri, maka itu fitnah namanya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa juga fitnah? Dia adalah perkara yang akhirnya mendatangkan kerosakan. Kita buat fitnah, kita akan merosakkan hubungan kita dengan orang lain. Dan apabila kita telah pun membuat fitnah dan terkesan kepada orang lain, dan pada masa yang sama terkesan pada diri sendiri, maka apa juga perkara yang datang kepada diri kita, kesan yang buruk kepada diri kita, maka itu adalah fitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan menjadi manusia yang akan sentiasa hidup di dalam keadaan yang tidak selesa. Kita menjauhkan diri daripada mereka-mereka yang batil, tetapi bukan dijauhkan daripada manusia-manusia yang lain kerana fitnah atau melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita dijauhkan daripada mereka-mereka yang lain. Itu kerana apa? Kerana tindakan kita yang tidak betul, maka itu adalah fitnah. Apa yang kita buat pada sesiapa sekalipun, kita marah ke, kita buat mencuri atau melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kita nampak mungkin dari segi hasil kita nampak, kita buat ambil rasuah, kita dapat duit, kita rasa kita sempurnakan diri kita, kita dapat bahagian kepada diri kita, tetapi kesannya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, maka kesan dia adalah kita akan masuk neraka kerana kita buat dosa. Maka itu fitnah kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka apa juga yang kita lakukan dalam hidup kita yang akibatnya ada memberi kesan buruk kepada diri kita, itu adalah fitnah kepada diri sendiri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita dah biasa mendengar istilah-istilah macam saya katakan tadi, nobody is perfect. Okay? Maka saya nak ambil itu yang paling dasar sekali. There's nobody is perfect. Jadi bila kita dengar saja perkataan itu, walaupun kita pegang saja pernyataan itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita telah pun tergolong dalam kelompok mereka-mereka yang menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah perkara pertama yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu fitnah pada diri sendiri. Fitnah yang kedua adalah fitnah yang akan berlaku kepada nukleus kepada manusia. Nukleus yang akan memberikan input kepada sekelilingnya. Maka nukleus itu adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kerana di akhir zaman, perkara yang kedua fitnah yang akan berlaku adalah fitnah kepada Rasulullah. Bagaimana yang saya sebutkan fitnah kepada Rasulullah? Banyak perkara-perkara yang akan dinyatakan tentang Rasulullah itu tidak benar. Banyak cerita-cerita yang telah dikeluarkan ataupun dijaja-jaja oleh ramai pihak yang tidak ada kena-mengena ataupun tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hidupnya, dalam dakwahnya, dalam meletakkan asas kepada Islam di atas muka bumi. Maka apa juga yang tidak ada dalam apa juga yang beliau lakukan, itu adalah fitnah. Bukan kecil ya tuan-tuan dan puan-puan soal fitnah ni. Tadi saya dah sebut tentang fitnah atas diri sendiri. Ini fitnah kepada Rasulullah. Kerana apabila kita meletakkan apa juga perkara, hari ini banyak sangat cerita-cerita yang berlegar di seluruh muka bumi, dunia hari ini, lebih-lebih lagi dalam dunia Islam, yang membawa kisah yang tidak ada kaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Itu fitnah namanya. Bila kita sampaikan berita yang tidak benar, fitnah tak tuan-tuan dan puan-puan? Maka sebab itu saya pesan, tapi dengan Al-Quran. Sebab kita tak mahu kita fitnah Nabi. Kita rasa kita sayang Nabi, kita nak mengagung-agungkan Rasulullah, kita nak agungkan Nabi, cerita tentang kehebatan Nabi dan macam-macam. Tetapi kehebatan itu sehingga menjangkau daripada realiti, menjangkau daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, menambah-nambah apa yang tidak wujud,
menambah-nambah perkara yang tidak nyata, itu fitnah namanya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sayang Rasulullah kan? Kita kasih Rasulullah. Jika kita sayang dan kasih Rasulullah, jangan kita fitnah Rasulullah. Sedih Rasulullah bila tahu dia difitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kisah-kisah yang saya baca, yang diberikan kepada saya, kemudian saya rujuk dalam Quran, saya kaji Al-Quran bertahun-tahun dengan kisah-kisah sedemikian. Saya takut, saya khawatir saya tersilap, saya buka, maksudnya saya tersilap, saya menolak kerana saya kata tidak wujud, tetapi saya tidak merujuk lagi kepada Quran. Saya tak berani buat macam tu. Saya rujuk balik semula, saya lihat, saya tapis dalam Quran. Saya dah jelas-jelas cari, tak jumpalah cerita ni, tak ada dalam kisah ni sebagaimana yang dia ceritakan. Barulah saya tolak ke tepi, kerana saya nak yakinkan bahawa apa juga yang saya terima ataupun yang saya baca ataupun saya dapat, saya tidak boleh meletak jauh ataupun melakukan sebagaimana ianya suatu pelaksanaan atau keputusan selagi ianya tidak ada penjelasan khusus daripada Al-Quran. Kerana apa juga cerita tentang Nabi, apa juga kisah tentang Nabi yang tidak ada benarnya, maka itu fitnah. Itu fitnah yang besar di akhir zaman. Selalu kita dengar Dajjal akan datang dengan membawa fitnah besar. Apa fitnah besar dia? Besar apa sebenarnya? Sebesar sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sekalian alam, besarlah fitnah dia. Apabila dia bawa cerita-cerita tentang perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Nabi, maka bila kita percaya, apabila majoriti manusia mempercayai perkara cerita-cerita sedemikian, maka dia telah percayalah siapa? Iblis memfitnah Rasulullah. Dan masalahnya, kita pula yang menyambut, kita pula yang menjunjung fitnah tersebut, sedangkan kita ada Al-Quran untuk menapis sama ada ianya benar atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, bukalah diri kita betul-betul, faham betul-betul apa yang Masa Bayu nak sampaikan ini. Benar atau tak benar perkara ini sedang berlaku? Benar atau tidak benar situasi ini sedang berlaku di atas muka bumi? Begitu banyak cerita-cerita yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah telah dijaja-jaja di seluruh muka bumi. Sebagaimana yang saya nyatakan, jangan kita tolak, tapi kita tapis. Apabila tidak ada penapisan, maka fitnah itu akan berlegar dan ia akan menjadi pakaian-pakaian yang dihias-hiaskan lagi dengan warna-warna yang berbagai-bagai, macam baju dicorak-corakkan supaya dia menarik. Sedangkan hakikatnya warna baju, warna asal apa juga jenis baju, dia bermula dengan warna putih. Sampai dekat tukang buat baju, tukang buat kain, kain tu dicorak daripada putih, jadilah warna berbagai-bagai warna. Sebab asas baju daripada benang, asas benang daripada kapas. Kapas itu warnanya putih. Maka begitulah Rasulullah SAW adalah putih. Ingat ya, saya jelaskan kemarin, mata hitam, mata putih, mata jernih. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, fitnah kepada baginda Rasulullah SAW adalah dominan di akhir zaman. Itulah dominan yang berlaku di dunia pada hari ini. Itulah dominan yang dilakukan oleh kebanyakan majoriti dajjal-dajjal kecil atas arahan dajjal besar. Maka fitnah itu berlaku kepada Rasulullah, dan akhirnya berlakulah satu keadaan yang tanpa kita sedar, kita telah pun menyekutukan Rasulullah dengan Allah, menyamakan apa juga yang ada pada Rasulullah itu disamakan dengan Allah. Mana bukti dia? Kita akan katakan tanpa kitab ini maka Al-Quran tidak sempurna. Tak gitu. Bila kita katakan begitu, berarti kitab yang lain menyempurnakan Al-Quran. Bila itu berlaku, kitab yang lain tu mesti rujuk kepada Rasulullah kan? Maka bila rujuk kepada Rasulullah, bermakna Rasulullah dah seganding dengan Allah.
disekutukan dengan Allah tanpa kita sedari. Boleh tak tarik nafas sikit? Boleh tak tarik nafas? Cuba selami apa yang Masa Bayu sampaikan ini. Tadi mudah kan saya sebut? Bukan susah-susahkan bahasa saya. Ringkaskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa fitnah kita kepada Rasulullah. Kita letakkan beliau dengan bagai-bagai cerita yang tidak ada kena-mengena. Dan keduanya selepas itu, dengan cerita-cerita sedemikian, dengan kisah-kisah yang dijaja-jaja, akhirnya kita telah pun menyekutukan Allah, samakan Allah dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu utusan Allah, yakni makhluk Allah yang jadikan sekalian makhluk. Maka bagaimana yang menjadikan itu setaraf dengan yang dijadikan. Hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan, ini kisah fitnah akhir zaman, ya. Jadi itu perkara yang kedua, fitnah akhir zaman. Maka bila balik kepada perkara yang ketiga, fitnah akhir zaman adalah fitnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya katakan tadi, Allah telah disekutukan dengan Rasulullah. Tetapi dalam soal ini saya ingin menjuruskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita telah melakukan perkara-perkara yang ditentang oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita telah pun secara tidak langsung telah pun memfitnah Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tetapi kita tidak mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita letakkan perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran dalam perjalanan kita untuk kembali kepada Allah. Lalu kita telah melengkapkan satu proses demi proses dalam hidup kita dengan duduk bersangka-sangka, duduk dalam satu keadaan kelompok-kelompok yang tertentu, kerana Allah hanya meletakkan Islam itu adin yang beliau terima. Yang Allah terima adalah Islam. Allah tidak terima yang lain. Lalu adalah di kalangan-kalangan dajjal-dajjal kecil yang menyatakan kita mengikut jalan Islam, kita adalah kelompok Islam, kita adalah yang paling dekat dengan Islam. Kenapa tidak disebut kita adalah orang Islam? Kenapa kita ada pula kita orang itu, kita kelompok itu, kita kelompok ini? Maka secara tidak langsung kita telah memfitnah Allah dengan menyatakan yang lain itu Allah terima, dengan menyatakan bahawa kelompok itu Allah terima. Sebab kita katakan begitu, sedangkan di dalam Al-Quran Allah tidak sebut yang lain. Tidak ada satu perkataan yang setakat inilah yang saya kaji, yang saya lihat. Jika saya tersilap pandang, tolonglah beritahu pada saya, ada tak yang lain daripada Islam yang disebut di dalam Al-Quran? Ada tak golongan-golongan tertentu? Ada tak peringkat-peringkat yang tertentu ataupun agama-agama yang tertentu yang Allah terima? Jika itu jelas, kenapa dunia hari ini ada kelompok-kelompok yang berbeza-beza, tetapi masing-masing declare, masing-masing mengumumkan dia orang Islam? Kenapa tidak terus gunakan perkataan Islam? Tidak ada lagi kelompok-kelompok. Tak boleh. Saya adalah orang Islam, saya berfahaman Islam, saya beragama Islam, saya meletak posisi sebagai Islam, saya melakukan kehidupan saya adalah Islam. Tak boleh begitu. Oh, saya adalah kelompok begini, ikut aliran begini, maka kami adalah Islam. Jauh perginya. Maka itu secara tidak langsung adalah mainan daripada yang tadilah yang saya sebut, Iblis laknatullah dan pengikut-pengikut dia yang mewujudkan kelompok-kelompok. Maka fitnah kepada Allah itu apabila kita mula meletakkan banyak lagi perkara-perkara sampingan-sampingan bahawa ia adalah Islam. Islam satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada tempat yang lain yang kita boleh lihat Islam di Malaysia lain, Islam di Thailand lain, Islam di Indonesia lain. Islam itu untuk semua. Apabila ada saja yang di negara sana boleh terima, di negara sini tak boleh terima, di Thailand boleh lepas, di Indonesia tak boleh lepas, di Malaysia boleh lepas, di Arab Saudi tak boleh lepas,
masing-masing ada perundangan masing-masing, itu tidak Islam. Dalam istilah Al-Quran, Al-Quran itu sama kepada semua peringkat. Kenapa ada perbezaannya? Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, fitnah kepada Allah berat, fitnah kepada diri sendiri itu yang berlaku secara hakikat hari ini. Fitnah kepada Rasulullah itu dah menjadi satu pakaian macam mana ibadah. Tetapi fitnah kepada Allah adalah fitnah yang telah memecah belah. Kita lihat mungkin atas pernyataan itu umum, semua pun ada, ramai pun macam tu. Apa salahnya? Kami tetap baca Quran, kami tetap juga solat, kami tetap melakukan perkara yang sama. Maka saya katakan tadi lah, simpang Y, dia tak perlu nak jauh-jauh kan, dia jarak sikit je, sikit je simpang Y tu. Maka terpisahlah dua kelompok itu, dan bila jalan jauh, akhirnya baru sedar mereka tu terpisah. Maka begitulah bila kita balikkan diri kita kepada persoalan-persoalan yang berbalik tentang fitnah akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Dan fitnah akhir zaman bukanlah sesuatu yang mampu kita lepasi, kecuali kembalikan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan mampu lepas daripada lautan fitnah. Kita tidak akan mampu bebas ataupun dapat lepas daripada lemas banjir fitnah di akhir zaman. Saya dah jelaskan dalam banyak episod-episod video-video saya yang terdahulu. Maka hari ini saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan dan puan-puan faham apakah fitnah yang akan kita tempuh sebenar-benarnya. Maka untuk itu saya rumuskan sekali lagi, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Fitnah akhir zaman ada 3. Pertama, pada diri sendiri. Yang kedua, pada Rasulullah. Yang tiga, kepada Allah. Maka tiga-tiga fitnah ini berlaku sama ada kita sedar atau tidak kita sedar. Itu bukan lagi cerita, tetapi itu telah disampaikan oleh Masa Bayu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Rujuk balik, lihat balik Al-Quran, fahami balik Al-Quran. Maka daripada situ, semoga kita semua terhindar daripada menjadi mangsa fitnah akhir zaman. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana masih sudi lagi mengikuti video-video saya. Jadi hari ini saya ringkaskanlah sedikit ya, tak perlu panjang untuk sesi ini. InsyaAllah ada episod yang lain, topik yang lain, saya akan cuba merungkaikan lagi, kita berkongsi lagi apa yang sepatutnya. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya Masa Bayu. InsyaAllah semoga kita dipanjangkan usia, semoga tahun ini memberikan tahun ceria kepada segala usaha-usaha kedamaian yang kita impikan. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya Masa Bayu.